بسم الله الرحمن الرحيم. الخامس الاعتدال في الغيرة. وهو أن لا يتغافل عن مبادئ الأمور التي تخشى غوائلها ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع عورات النساء، وفي رواية أن تبغت النساء. Perkara yang kelima daripada 12 perkara yang kita laki isteri kena faham benda ni, sama ada kita belum pada kahwin lagi ataupun kita duduk tengah sedang apa orang panggil meneruskan rumah tangga perkahwinan. 12 perkara kena faham. 4 perkara daripadanya telah pun diberitahu kepada kita. Malam ni perkara yang kelima. Al-i'tidalu fil ghairati. Sederhana dalam masalah cemburu. Cemburu ni sifat semula jadi yang Allah Ta'ala beri pada kita manusia. Sebagaimana sifat suka hati, sifat duka cita, sifat marah, sifat gembira, begitu jugalah sifat cemburu. Barang ni barang dia tak ada siapa diajar. Allah Ta'ala beri kita sejak semula jadi lagi, dia jadi sendiri cemburu ni. Kata dia cemburu yang daripada kita ni kena biar sederhana. Jangan tak cemburu lalu, orang panggil dayuh. Jangan cemburu sangat, ketika tu tak boleh bergerak orang tino. Jadi kena pasung. Akhir sekali dia berontak, dia meletup. Apa arti sederhana dalam cemburu? Kata dia, Allah yataghafala amma badi'ul umuri allati tukhsha rawaiduha, iaitu orang lelaki tidak boleh buat tak erti mengenai dengan asas-asas perkara ataupun permulaan perkara yang dibimbang akhirnya tak molek. Sebagai perkara yang akhirnya tak molek, maka jangan jadi paksu, jangan jadi benda tu perak-perak pergi orang panggil berlaku sejulung genap, barulah kira nak tanya khabar, barulah kira nak tindak. Jangan. Sebagai perkara yang dikira tak molek, maka sejak daripada mula lagi kita kena ambil tahu. Jangan buat tak tahu sejak di awal. Tahu dah barang itu sebab kita katalah budak jantan selalu mari rumah kita. Budak tak kena mata hidung, orang lelaki tak kena mata hidung, selalu mari rumah kita. Orang yang tak kena mata hidung, tidak waris bini, tidak anak saudara dia, tidak adik-beradik dia, kita buat senyap. Bini kita nak kecek dengan orang jantan, orang panggil tak kena mata hidung, buat senyap. Ini orang panggil orang tak ada ghairah, orang tak ada cemburu langsung. Boleh yang demikian kalau ada sekali-sekala orang lelaki mari, kena tanya khabar, mari buat apa dia. Nak jual ikan ke, mari nak mengitak ke, mari nak mengorak ke, mari nak berapa, biar terang jelas. Kerana benda ni kalau dibiar, maka akhirnya tak molek. Oleh yang demikian kena ada ghairah, dan jangan siapa kau pikak bersungguh sangat. Itu dia duduk. Wala yubaligha fi isa'ati dhanni. Yang keduanya, yang pertama dia kata jangan buat tak erti, benda-benda begitu kena ambil erti. Yang keduanya, jangan melampau pada tuduhan, pada jahat sekau. Doa lalu jahat sekau tak boleh juga. Tak boleh kata nak jangok sikit, tak boleh kata nak sisir sikit, tak boleh kata nak bedak sikit. Kira kita mula mari dah. Dalam hati kita ni mula mari, orang panggil sekau udah ke dia. Sedangkan boleh jadi dia berjangok untuk kita. Boleh jadi dia bedak untuk kita. Dia nak tengok, dia nak suruh untuk lelaki dia tengok dia ni duduk dalam keadaan berjangok semua, comel selama-lama. Itu boleh jadi begitu hati perut dia. Tapi dengan sebab kita ni cemburu lebih sangat, maka tak boleh berjangok sikit, kita kira bini kita ni jahat dengan orang ataupun buat khianat ke untuk lelaki. Yang tu jangan siapa gitu mu. Jangan siapa kau pikak tok cara lalu, tok cemburu lalu, dan jangan siapa kau pikak melampau sangat skor buruk terhadap isteri. Biar duduk keadaan sederhana. Fi isa'ati dhanni wa ta'annud. Ta'annud ni maknanya berdegi. Jangan berdegi sangat. Bini waya ambo bedok nak suruh abang tengok comel, ambo jangan nak suruh abang tengok comel. Kita duk main he semacam. He ni orang panggil ta'annud.
Kerah keruk sorang. Dah tentu dah bini ni royak betul benar nak suruh jadi nampak comel. Kita duit kita tak boleh juga. Wa tajassusil bawatin, dan jangan sangat tajassus, tahassus atau tajassus. Kedua-duanya, kalau tahassus tu Melayu Kelantan panggil risi. Apa nama ni? Rasa tengok rasa. Jangan duk rasa, bukan rasa, duk rasa. Dia ada rasa, ada rasa. Jangan duk rasa sangat benda-benda hati perut orang. Hati perut orang tu maksudnya retina kita lah. Hak barang dalam hati perut pedar retina kita duk rasa, sok mu tengok kerana cemburu duk lalu, jangan. Ataupun kita baca tajassus. Kalau tahassus mana ambil pada kalimah hasah, makna rasa ataupun merasa apa menyiasat. Tajassus maknanya asal makna jasus tu mata-mata gelap. Jasus mata-mata gelap. Tajassus maknanya style mata gelap. Upah budak tu suria, mu tengok bini aku dah. Upah budak tu kapung tu suria, mu tengok bini aku dah. Kutip pasal habis kaki seputih kapung, nak suruh jaga bini dia. Ini orang panggil melampau sangat. Atau jangan sampai gitu mu. Orang Eropah dia buat kerja benda Melayu. Orang Eropah dengan sebab hidup dia hanya kepentingan diri. Apa orang panggil kebendaan. Materialis sangat. Maka orang jantan ya Allah Ta'ala beri perasaan cemburu semula jadi. Tu dia nak sekat lagu mana retina dia. Kerana bagi kita orang Islam, kita sekat dengan dosa. Kita sekat dengan neraka. Dianya dosa pahala ni tak ada. Neraka syurga tak ada. Pada nak sekat berapa lain pada kutip pasal awak upah kata 10 riyal, upah ni 10 riyal ni tengok bini dia. Nah itu dia yang penyakit. Kata dia ini pun jangan. Kesimpulannya cemburu kena ada. Tapi jangan melebih sangat dan jangan terlampau rendah sangat cemburu. Biar ada sedaran, sedang molek. Sekiranya orang perempuan kita berasa bahawa dia ni duduk di bawah kawalan seorang tok lelaki. Biar dia berasa gitu sudahlah. Biar dia berasa dia ni ada orang jantan, orang jantan berhak buat sesuatu ke atas dia sekiranya dia buat khianat terhadap kebahagiaan rumah tangga dia. Faqad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tuttaba'a auratun nisa. Kerana Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam larang manusia, larang kita orang lelaki menyiasat sangat aurat orang perempuan. Maksud aurat sini bukan mana aurat kulit, tidak, makna kemaluan. Segala benda yang boleh memalukan orang perempuan, benda-benda gitu jangan duk kerobek sangat, Nabi kata. Jangan duk kerobek sangat. Tanya khabar boleh. Tanya khabar dia mungkin kuano, khabar balik tak ada. Sekadar tu biar dia reti kitanya tidak kata dahyu tidak. Ada ambil tahu keadaan. Bapa klik lama sangat masjid, bapa klik lama sangat haya. Bapa je hidup buang barang lama sangat. Tinggal rumah tangga naik ayam selera. Biar ada benda-benda gitu sekadar tu cukup dia retilah keadaan. Jangan hidup cari rumah orang. Bini kawan ada rumah. Mai klik mai. Itu bukan dia bahasa. Wa fi riwayatin an tubghatan nisa. Dan satu riwayat lain Nabi larang bahawa kita tubratan ni kita panggil apa? Menggelidah dengan secara mengejut. Kita pergi kedai ataupun kita pergi pejabat, hak biasanya kita balik pukul 4, datang hari tu balik pukul 11 lagi balik. Balik dengan cara mengejut. Tubuh lagu tu menimbulkan sakit hati orang Tino. Tentulah orang Tino pun orang juga. Orang Tino ni pun orang. Walaupun dia makan beras hak kita beri piti hak dia kita beri, tapi dia berasa juga kehormatan diri tu. Siapa kau pergi kat tok lelaki tak ada siapa tanya balik dah balik pulak pesen-pesen nak mengitar gini. Dia bila dia menyetok akan fikir orang puan payah nak berubat. Hak dia nya menyetok dia belok dah. Pas nyetok pula. Susahlah. Jadi ketika tu Nabi kata jangan tubrat. Jangan balik ke rumah dengan cara mengejut, dengan cara mendadak yang menimbulkan kecil hati orang puan. Jangan siapa kau pergi kat tu. Dengan erti kalau kita main rajin amal kita jumpa rumah balik ke rumah kita dengan cara mengejut. Lepas pada tu kalau retina kita belok misalnya dia kecil hati belok jadi kecil hati, pucuk kecil hati, bukan kes lain lagi kita. Kita berdoa lalu dengan dia yang menyebabkan dia tak sendik fikiran. Itu dia. Walamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarihi qala qabla dukhulil madinati la tatruqun nisaa laylan. Hadis yang keduanya tu yang kita sebut setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa balik daripada satu-satu pelayaran dia. Lalu dia kata kepada orang-orang dia sebelum daripada masuk kawasan Madinah, perkampungan Madinah,
Nabi kata la tatruqun nisa lailan. Tuan-tuan semua jangan balik ke rumah tengah malam buta. Jangan balik ke rumah tengah malam buta. Tatruqun nisa maknanya ketuk pintu, panggil orang tino kita buka pintu. Maksudnya jangan balik ke rumah lah. Jangan balik ke rumah malam buta. Artinya Nabi sebagai seorang tuk guru, dia sebagai seorang warung, sebagai seorang yang apa Nabi mana saja tak kira kan. Ia memang dia benar-benar minta pada umat dia jaga orang puan, cemburu kat orang puan pun dia larang sahabat-sahabat dia, orang-orang dia bila balik daripada jalan jauh-jauh, lepas tu siapa tengah malam buta balik ke rumah jangan. Pada hadis lain sebutnya boleh jadi bila mu balik malam orang tina mu terkejut. Bika bang buka pintu muka keduk muka ketuk lagi dia basi tepek tapi piu rambut geremai gesek, maka hak kita duk bahasa sayang lama kini, hak duk selera ke lama kini jadi putus nak asu. Itu dia duduk. Jadi semua ni nasihat-nasihat macam ni benar-benar nasihat untuk meneruskan kebahagiaan hidup laki isteri. Malu sajalah orang bangun tidur. Lah mana kan? Orang bangun tidur. Nak pula orang jamin hari tu. Jadi para hadirin semua, nasihat-nasihat begini enggak nampak terang-terang lah Islam ni sungguh membawa kepada kebahagiaan hidup yang tidak ada cara lain daripada cara Islam saja. Bila balik rumah-rumah malam-malam jangan duduk. Mulakan kita beritahu awal-awal. Nak dunia ni ada telefon, ada surat, ada berapa. Maka kalau kita nak balik malam ni kita waya bakali abang malam esok balik pukul 1 siapa. Biar kesiapan tu ada. Itu dia atau pakai telefon atau pesan ketemu kawan duduk di kalau kita balik Kuala Lumpur kat duduk jetih dah berapa. Jadi biar dia mempunyai kesiapan. Dia orang Tino ni kalau kita buat macam tu dia suka benar pada kita. Biar dia ada perhatian dia dalam hati dia bahawa untuk lelaki dia akan sapa balik pukul 12 malam pun tak apa. Dia siap dah dengan nasi. Dia patut nak janguk, patut nak berapa, dia siap berlakon tu. Supaya dia buka-buka pintu tu untuk lelaki dia boleh tengok muka yang comel, kesiapan yang cukup dan dia pun boleh sambut untuk lelaki dia dengan segala senang hati kerana kita beritahu awal-awal. Ya, itu dia. Jadi Nabi-nya jaga benar dari segi psikologi hati perut manusia ni. Nabi reti bukan. Kerana Nabi-Nabi ni orang yang mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh kerana Allah sendiri buat hati perut manusia, buat orang saraf manusia, maka Allah Taala Maha mengetahui bagaimana cara nak jaga hati perut manusia, khususnya hati perut orang puan kita sendiri. Kemudian tu yang kita ni kata fa khalafahu rajulani fasabaqa fara'a kullu wahidin fi manzilihi ma yakrah. Sambung ni hok tadi lagi. Jadi Nabi dalam satu pelayaran Nabi pesan kita puak-puak kita ni weh tak usah masuk lagi, tak usah balik lagi lah ke rumah malam ni. Kita berkemah luar dulu. Pagi esok cekera ke budak-budak bangun belakang retina bangun belakang di rumah kan. Kita boleh balik lah supaya bini kita rumah tu bangun pagi patut nak mandi mana nak bedek gapo pun. Jadi bila kita balik tu balik dengan keadaan dia bersiap sedia dah. Malam ni tak usah balik kata Nabi. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi tu ada dua orang. Dua orang yang balik senyap-senyap. Kerana gapo kerana cemburu, kerana bahasa nok apa namanya orang panggil cinta berakhir berdoa kepada retin. Aku tak tahulah. Walau bagaimanapun dalam ramai-ramai sahabat tu ada dua orang yang balik malam tu selalu. Balik malam tu selalu artinya dia langgarlah perintah Rasulullah ni. Faqala fahu rajulani, maka menyalahi dengan perintah ni dua orang, fasabaqa masing-masingnya balik dulu ke Madinah, balik dulu ke rumah lah kita faham. Betul lah fara'a kullu wahidin fi manzilihi ma yakrah. Kebetulannya kedua-dua orang ni jumpa sungguh di rumah dia benda hak orang panggil tak sedap mata menengok. Berapa dia benda Allah alam lah. Walau bagaimanapun dengan sebab dia ni langgar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila balik ke rumah malam tu jumpa semati benda hak mata tak sedap menengok. Jadi boleh demikian larangan Rasulullah memanglah larangan. Bila Nabi larang, bila agama kita larang, tentulah barang ni barang tak molek. Dia tidak boleh jadi sekali-kali agamanya larang, apa barang itu barang maslahat, dia tak boleh jadi gitu. Wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Sebanyak mana hak halal, barang itu barang baik. Sebanyak mana hak haram, barang itu barang keji. Jadi hak Quran kata, hak Nabi kata serupalah. Bila Nabi kata bila balik jalan jauh malam-malam jangan balik ke rumah. Dulu pagi esok, kacang lah tu ada benda tak balik, kau tu balik juga. Mulakan kita beri maklumat lebih awal.
Wa fil hadis inna minal ghairati ghairatan yubghiduha Allah azza wa jalla wa hiya ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi ribatin. Ghairatur rajuli ala ahlihi min ghairi ribatin. Kata dia dalam hadis ada sebut, dalam banyak-banyak cemburu ada satu jenis cemburu yang Allah Taala marah. Dalam banyak-banyak cemburu ada satu jenis cemburu yang menimbulkan kemarahan Allah, iaitu cemburu seorang tok lelaki ke atas bini dia dengan tak ada sebarang sebab. Tak ada sebarang sebab, kitanya duk cemburu juga. Tengok bini kita kecek dengan orang, duk buah rumah orang, duk gapo, tapi tok lelaki ni macam cemburu juga. Cemburu lagu ni bukan sifat terpuji. Ini sifat keji, tebal buat juga menimbulkan kemarahan Allah Taala. Kerana cemburu lagu ni menyebabkan hati bini kita duduk dalam keadaan rusing semua, luka semua. Nak buat tu rasa tak kena, takut kena marah. Nak buat ni rasa takut kena tendang, kena sepak. Akhir sekali dia ni duduk tidak berupa orang. Duduk dalam keadaan mana kalau orang hidup dia lepas laku. Hidup dia bebas dalam rumah tangga dia. Tapi siapa kau dekat nak duduk di rumah takut juga. Ini kita jatuhkan taraf seorang perempuan pada taraf yang bukan taraf manusia. Taraf muka lain dia maknanya. Lianna dhalika min su'i dhanni alladhi nuhina anhu. Kerana cemburu dengan tak ada sebab ini adalah dikira skor jahat. Sedangkan skor jahat ni memang dah dilarang dan ditegur oleh agama. Kita duduk sehari-hari dengan retina kita kau dengan kawan kita, teman kita kau, jangan sekali-kali skor jahat. Kalau kita rajin skor jahat dengan orang-orang pun pandai juga buat skor jahat dengan kita. Kalau kita berasa nak marah ke orang-orang skor jahat kita, orang lain pun reti nak marah juga pada kita. Kalau kita buat skor jahat kita, biar kita nak skor jahat pada orang ni, biar belum pada ni ada bukti. Ada bukti, ada kenyataan bahawa kita boleh skor tak balik ke dia. Tak apa pula. Tapi tak ada sebagai sebab kita nak katanya gua tu soal apa ni laksana dia ni orang salah. Tak boleh. Boleh dia tak agak orang satu kali kecuali ada bukti, ada report, ada berapa yang ada bukti. Itu maknanya. Wa kana qad adhina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin nisa'i fi huduril masjid siyama fil 'idain. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mengeluarkan keizinan, memberi kebenaran kepada orang puan untuk pergi ke masjid siyama fil 'idain, lebih-lebih lagi dalam masa perhimpunan ramah tahunan, perhimpunan tahunan yang kita panggil raya. Dalam Islam ni bahasa pesing, Islam ni sebuah agama yang apa nama orang panggil, yang latih orang dia duduk dalam keadaan siap sedia semua-semua. Dalam latihan orang panggil sebagai agak kerah tenaga begitu. 5 kali sehari beripun. Tengok. 5 kali sehari beripun. Mu beripun balas semua, aku beripun balas aku, mu beripun masjid, aku beripun masjid aku. Bila beripun ni di samping beripun nak semaya Jumaat 5 kali sehari, dalam masa beripun tu juga orang Islam seperti kampung boleh tanya khabar. Orang hok ujung li ulu ni dia boleh tanya khabar lalu, pihak orang ujung balik ilir. Orang hok duduk ujung balik ilir ni tahu lalu benda hok berlaku. Dia orang hok ujung balik ulu, kerana apa 5 kali sehari kita bertemu semua. Jadi arti kita ni kalau tak ada telefon, kalau tak ada radio, kalau tak ada surat khabar, kalau tak ada TV pun, kalau excuse masa ni bagi orang Islam tahu lalu. Kenapa 5 kali saja dia beripun semua. Jadi bila beripun semua, mu royak kat aku royak kamu, mu royak kat aku royak kamu, maka dengan sendiri orang Islam hidup sedaging semua, sebati semua, tahu perihamu dan mu tahu perihaku. Ini satu daripada hikmat Jumaat. Artinya kita pergi Jumaat 5 kali sehari ni bukan semata-mata nak semayang tu. Hak kita tu dulu mungkin nak semayang, dia tak tanya khabar ada orang lain tu salah balik kita. Kerana kita tak kena, didikan kita tak kena dah tengah tu. Daripada zaman Nabi nak menyapa kita tak ada benda tak molek tengah tu berlaku. Yang panggil penjajahan lah, karut lah berapa. Puak-puak ni puak-puak yang buat khianat pada orang Islam dan buat khianat pada semangat keislaman manusia. Jadi 5 kali sehari Islam minta kita beripun. Sekali seminggu pula Islam minta kita beripun. Hak 5 kali sehari orang panggil Jumaat. Hak sekali seminggu orang panggil Jumaat. Hak sekali seminggu. Hak 2 kali setahun pula orang panggil raya. Semua ni baik Jumaat, baik Jumaat, baik berapa, Islam beri peluang kepada orang puan pergi.
Cumanya tempat kita sini dia tak pergi jemaah. Tak ada pasal, tak ada apa-apa. Dia nak pergi pun tak apa, tapi boleh jadi kebetulan panas ke, ataupun kebetulan tempat tak ada ke, ataupun kebetulan masalah apa. Tapi sebagaimana dia dibenar pergi jemaah, orang Tino juga dibenar pergi jemaah, dan orang Tino juga dibenar pergi tempat raya. Dan raya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak raya di masjid, dia tidak sembahyang di masjid, dia sembahyang padang. Sembahyang pak musalla, orang India panggil Eid gah. Dia buat sembahyang khauf pak raya. Jadi terbuka molek, terbuka mana nak ipung orang banyak, mana nak 1000, 20,000, 30,000 pun tak ada apa-apa. Dan di Iran waktu hamba pergi, nak sebut Iran pula. Waktu Iran tu jemaah dia sembahyang di kawasan universiti. Ia boleh muat berjuta manusia. Jadi seorang tu imam mikrofon tu 1000 maknanya tak ada apa-apa jadi masalah. Dan jadi kerana apa nama ni, jemaah ni merupakan satu penghimpunan ibadat dan politik. Sebelum daripada kita sembahyang 2 rakaat dalam bentuk ibadat, kita diminta berceramah, kita diminta bersyarah, kita diminta sebut benda-benda yang berlaku dalam masa seminggu tu, selesai buat pendekatan, buat approach mengikut Islam. Maknanya kalau di antara jemaah hari tu dengan jemaah ni tengah-tengah tu berlaku benda-benda yang besar-besar bergapo je, pihak pensyarah ni, pihak yang berkhutbah ni perlu ambil tahu benda-benda hak berlaku, hak Allah ni kita panggil isu semasa, untuk diselesaikan mengikut cara Islam. Tuan-tuan semua, daripada jemaah dulu sampai ke jemaah ni, ada 1, ada 2, ada 3 perkara yang saya nak sebut yang berlaku. Dan dari segi Islamnya, begini, ayatnya begini, hadisnya begini, apa nama ni, sejarahnya begini. Itu dia tanggungjawab seorang khatib. Tidak baca surat dia pun tak reti, orang yang kau tak reti. Itu bukan masa dia. Itulah ni khutbah jemaah dipandu oleh orang tertentu yang mempunyai kepentingan, baik di negeri kita, baik di negeri orang-orang yang yang bukan bersemangat Islam, tidak. Sedangkan kita berterima kasih sepatutnya kepada khatib-khatib dan kepada imam-imam yang mempunyai ilmu pengetahuan agama untuk dia berucap, membawa isu-isu semasa diselesaikan mengikut panduan dia dibawa di Islam. Kih rogo misalnya, kih dadah misalnya, kih perang, kih komunis, kih seluduk, kih gapo laki puan ko zina, begapo gambar-gambar locoh dalam TV. Kalau benda lagu ni mustahak dijadikan isu dalam khutbah jemaah. Dia beri peluang pada orang mengaji hak reti tu untuk berkhutbah untuk dah. Fal khuruju lil masjidi mubahun lil mar'atil afifati mubahun bi ridha'i zawjiha. Oleh itu, keluarnya seorang perempuan untuk pergi ke masjid adalah harus untuk perempuan yang afif. Untuk perempuan, artinya keluar ke masjid nak jemaah baik, nak jemaah baik, nak raya baik, bukan sebarang-barang orang puan. Bukan maknanya orang lelaki orang puan sama je dak. Bagi orang puan bersyarat. Kalau dia mau nak pergi surah, dia mau nak pergi balasah, dia mau nak pergi pak raya, hei orang puan, syarat. Syarat yang pertama afifah. Afifah maknanya hati baik. Hati itu baik. Hati baik lagu mana? Maknanya dia faham turut dia ni sebagai seorang perempuan yang ada tok lelaki. Dia kena dengar nasihat tok lelaki. Dan turun di rumah nak pergi ni bukan nak pergi kedai, bukan nak pergi makan angin, nak pergi ke rumah Allah Ta'ala. Oleh yang demikian, sebagai kerja ibadat yang kita buat ni, kita nak pahala, dan pahala-pahala ni benda boleh punah. Kalau belah-belah buat pahala tu, kita buat dosa gatal. Kita turun di rumah nak pergi masjid cari pahala. Maka di tengah-tengah tu jangan kecek, tak molek, jangan tengok, tak molek, jangan makan benda-benda yang menimbulkan gairah orang nak tengok tengah jalan. Kalau tidak begitu gak pahala hok boleh kederak jemaah juga habis dan lewat bayar dosa hok boleh tengah jalan. Jadi patu jadi syarat yang pertama nak pergi ke masjid mesti hati perut orang puan tu afifah. Orang tu berhati baik, khusyuk, tawadhu, warung dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Afifah. Kalau nak berbuat nama anak puan boleh afifah. Afifah maknanya perempuan yang hati baik. Mudah-mudahan sempena perkataan afifah anak kita tu kita buat nama hati baik semati. Nak tahu mubahun bi ridha'i zawjiha. Selain daripada hati dia kena hati baik, dia pula kena dapat kebenaran lelaki. Kalau lelaki kata tak sagilah, balasah mai rumah sudahlah aku nak pergi. Tak apa. Dia tak pergi, kalau pergi juga dosa. Tu dia duduk. Kenapa tok lelaki dia tak benar? Itu dia duduk. Kemudian kata dia walakinnal qu'uda aslam. Walaupun untuk lelaki benar, tapi tuan kita ni kata semayang di rumah lebih selamat.
Nak bahasa pasal litah tembok, litah kedai, litah tempat orang ramai-ramai, nak menyapa ke masjid tu litah tempat orang ramai berapa tu, lebih baiklah hak lagu ni sembahyang di rumah ataupun buat balesa suku seberang tembok tu, biar tentu kita pergi jemaah tak payah litah tembok, tak payah litah tempat orang ramai, kerananya bimbang takut-takut timbul masalah. Kadang-kadang orang puan ni walaupun dia pergi tu belah pakai kain kanu, tapi kadang-kadang tubuhan dia tu, tubuhan dia pasal tubuh comel, orang panggil tubuhan comel, perjalanan menari orang, tubuhan menari orang, itu jadi satu masalah juga. Kerana orang Tino ni bunga, inna nisaa rayahinun khuliqna lana wa kulluna yastahi syammar rayahini, itu dari saya. Orang Tino ni ibarat bunga. Dia tiap-tiap bunga tu semua orang pakat nak jamu belaka, pakat nak petik belaka, pakat nak cium belaka. Jadi sama ada tua, sama ada muda, sama ada makan tak berapa pun, orang Tino ni memang bunga. Jadi bunga-bunga ni pakat nak tengok belaka. Lah orang duk beli bunga lah. Jadi tu kau tahu kau ramai orang tahu menggunakan bunga. Jadi boleh kan mikir orang puan. Kata dia kalau duduk di rumah lebih selamat. Itu dia duduk. Walakin al-qawda aslam. Wa yanbaghi alla takhruja illa limuhimmin. Fa innal khuruja lin-nazarati wal umuri allati laysat muhimmatan taqdahu fil maru'ah. Kata dia, saya gaya orang puan tak usah keluarlah kecuali untuk benda penting. Orang puan selain daripada dia benar keluar untuk pergi jemaah, kata dia tempat-tempat lain tak usah pergilah kecuali benda tu penting sangat. Seboleh-boleh kita duduk di rumah tangga kita. Duduk atas rumah kita, duduk turun tanah lah kawasan pagar rumah kita, tu hak molek sekali. Kalau nak pergi juga luar, perhatilah penting kau tidak. Kalau nampak tak penting tak usahlah. Biar budak-budak ada orang lain, tu lelaki ada, anak lelaki ada, suruh dia. Ini peraturan yang diajar di Islam. Fa innal khuruja lin nazarati, kerana keluar rumah untuk nengok-nengok, untuk kita bagi makan angin lah, kita tengok war umur allati laisat muhimmatan, dan juga kita keluar, orang puan keluar untuk perkara-perkara yang tidak penting, taqdahu fil maru'ah, boleh menjejahkan nama baik satu orang puan. Maru'ah ni kita panggil air muka. Boleh menjejahkan air muka orang, ataupun boleh menjejahkan nama baiklah. Weh, dia tu ustazah tu, bini tu guru tu, bini tu imam ni, bini tu ayah tu, apa ya jalan gitu. Jadi walau bagaimanapun nama baik seorang perempuan terjejas sekiranya dia pergi ke tempat-tempat yang tidak penting. Penting tak penting tu terletaklah di atas senarai agama lah. Tengok orang sakit bagus, balik keluarga, umur keluarga bagus. Apa lagi? Benda-benda yang dikira penting dah maknanya. Tu benda tempat lagu tu boleh. Kalau pergi juga tempat tidak penting, boleh menjejaskan maruah kita. Wa rubbama tufdi ilal fasad. Dan kadang-kadang bukan saja menjejaskan maruah, tapi kadang-kadang boleh membawa pada kerosakan. Malu sajalah orang puan. Nak dunia jamilah ni, para hadirin semua, dunia jamilah ni, dunia orang panggil dunia orang tidak pandai pada Islam, bahkan orang pandai pada benda lain. Maka boleh jadi kadang-kadang siapa kau pikak benda yang boleh menjejahkan maruah tu, siapa kau pikak orang tak erti dah jejah ke tak jejah. Hak lagu mana jejah, hak mana tidak. Kita duk tengok pagi-pagi budak-budak duk berongga tengah tembok apa ni, orang pagi-pagi belum subuh tu kita tubik, kadang-kadang tengok orang Tino jogging boko pakaian seluar sikak lah apa semua sekali ni. Kadang-kadang bukan nak jogging sangat, dia tahu dah jalan ni ramai lalu balik pagi. Mula dia buat pameran lah. Nah, ini masalah. Jadi benda lagu ni lah menimbulkan satu masalah perempuan kita. Dia kena reti hidup dia atas muka dunia ni tidak lama. Hidup dia sininya sekejap je. Dia tugas dia hidup atas muka dunia ni, usaha juga biar bekalan untuk akhirat biar banyak. Ini kena masuk dalam kepala budak-budak kita. Dalam kepala orang Islam kena reti hidup kita di muka dunia ni tidak lama. Hidup hanya ka'abiri sabil. Nabi kata hidup ni supaya orang berjalan au mustazillin tahta zilali syajarah, ataupun berhenti sekejap, berhenti tidur sekejap. Kita pergi jalan nak pergi kampung lain, berhenti tidur sekejap. Lepas tidur tu kita nak tidur kau untuk bekal jalan jauh, nak karai kau, nak beli begotu, nak beli begoni kau, supaya kita nak Kuala Lumpur kat, berhenti di Kuantan sekejap, kau berhenti di mana sekejap. Berhenti bukan nak berumah tangga situ, berhenti nak minum air, nak mandi, nak sembahyang, nak lepas tu start kereta pergi pula. Fayambari an tarudda basaraha 'anil rijal. Oleh itu saya gaya dia tarudda basaraha 'anil rijal. Tarudda sama maknanya kejar. Saya gaya orang puan nak pergi surau, nak pergi balasah, kau tengok orang lelaki kejar mata.
Maksud kejam jangan tengok. Sama ada kita nak kejam mati atau pusing muka kita lah kelai. Jangan duk badi bercanggah mata dengan orang jantan jangan. Walasna naqulu inna wajha ar-rajuli fi haqqiha 'auratun ka wajhi al-mar'ati fi haqqihi bal huwa ka wajhi as-sabiy al-amrad fi haqqi ar-rajul fayahrumu an-nazar 'inda khawfi al-fitnati faqat. Kata dia, tuan kita ni kata, saya ajar kepada awak saat ni supaya orang puan kejam mata bila berdepan dengan orang lelaki. Tapi jangan pula awak kata saya nak kata tengok muka orang lelaki ni haram. Jadi muka orang lelaki tu aurat ke serupa dengan muka orang puan? Tidak begitu. Walaupun saya minta jangan tengok muka orang lelaki bila berdepan dengan dia, tapi bukan berarti muka orang lelaki tu dikira aurat serupa dengan orang puan, serupa dengan muka orang puan dikira aurat bagi setengah kaum. Tidak begitu. Contohnya gini kata dia. Kerananya serupalah muka budak kecil. Budak-budak jantan hak muda bagi dia apa ni hak orang lelaki. Ni hukum ni tempat kita sini boleh jadi tak tahu lagi. Dan tempat kita sini pun alhamdulillah tak berlaku benda ni. Dia masalahnya ada satu hukum yang boleh jadi kita sini tak sedar lagi berlaku, iaitu budak lelaki hak muda ni, hak umur 15 tahun, hak umur 20 tahun ni, boleh ke tidak kita orang tua duduk sekali dengan dia? Memang ada hukum sebut tak boleh. Kerana budak muda lelaki ni kadang-kadang orang jantan hak basuh nafsu buah ni, dia buat dalam retina kata. Orang Eropah panggil homoseks. Homoseks bahasa jenis kaum Lut maknanya, bahasa jenis kaum Lut. Jadi bila kita orang lelaki tengok muka budak lelaki juga hak muda, itu diajar supaya kita jangan tengok. Bila kita berdepan dengan budak muda, kita diajar jangan tengok ke dia. Kerana boleh jadi bimbang takut nafsu jahat dalam hati kita ni, apa ni duk anggap dia ni apa panggil orang puan dah. Nak jadi homoseks. Jadi sebagaimana kita dilarang apa dah orang panggil tengok duduk buah hohi-hohi koki-koki dengan budak jantan, begitulah orang Cina juga dilarang tengok muka orang jantan. Walaupun muka orang jantan tidak aurat bagi dia, tetapi dilarang. Bimbang takut timbul masalah orang panggil kesampingan tu, side effect takut ada berlaku. Fa illam takun fitnatan fala, kalau tak timbul fitnah tak apalah. إذ لم يزل الرجال على ممر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن متنقبات. Kata dia apa yang kalau tak timbul fitnah tengok muka orang jantan ni tak apa. Kerana kata dia, kerana orang jantan jok zaman lagi jok zaman Rasulullah sampai sekarang pun bila orang lelaki berjalan muka terbuka. Muka orang jantan ni terbuka, dan muka orang puan bila tubik ni keadaan mutanaqibat, tubik yang keadaan niqab. Niqab maknanya bertudung. Bertudung gitu. Jadi oleh kerana Rasulullah tidak paksa orang lelaki ni bertudung, sedangkan orang puan pun ada juga pergi-mari tengah jalan, itu menunjukkan muka orang lelaki ni tidak menjadi aurat. Kalau muka orang lelaki ni aurat, sudah tentulah Nabi kita pun suruh orang lelaki tutup juga. Tapi dengan sebab muka orang lelaki tidak aurat, maka Nabi dia tidak aurat, maka Nabi kita pun tidak suruh orang jantan tutup muka, walaupun tengah jalan itu berlaku berselisih dengan orang puan. Tapi orang puan ketika itu bertudung. Dia dunia ni Tuhan cadang kat orang lelaki. Dunia ni Tuhan cadang kat orang lelaki. Cari harta, makan, minum, rumah tangga berapa tu hak orang lelaki. Oleh yang demikian tudung-tudung muka ni menimbulkan kesusahan bagi orang lelaki. Orang puan ni Tuhan cadang dia dah untuk terima barang daripada orang lelaki. Beras orang jantan buat balik, pitih orang jantan buat balik, ikan, beras, serba mak nikah orang jantan berlaku. Dia ni menteri dalam negeri, dia jaga rumah tangga, bersih, puyuk, belangor, muka tangga, kain, baju, anak, cucu, tu kerja orang puan. Oleh yang demikian tidak basuh dia tubik tembok kata-kata tidak, kerana orang jantan ada dah. Dan begitulah sebenarnya kita sebelah sini, khususnya kita orang Kelantan ni, hak betul nisa ada balance sikit. Kita orang Kelantan ni walaupun orang panggil nama joloknya Serambi Mekah, tapi betul nisa tidak Mekah, nak jadi golok suang golok. Orang puan penuh kedah. Gilah kerana apa penyakit orang puan Kelantan ni rata dia jadi sama naik gitu. Baik hak kapung, baik hak darat, baik hak bandar. Hak bandar bangun pagi, lelaki puan pergi buat kerja. Hak kapung pula hak demo gala, kawan nyabu.
Demo nabu kawan nyabu, demo cedung kawan ngeteh, atau setaya Kelantan. Ada yang mau pergi ke laut kawan cekik perut ikan. Jadi gitu duduk. Jadi sebab tu timbul masalah harta pencarian. Harta pencarian para hadis semua, kalau kita buka kitab fiqh dia tak jumpa. Kitab fiqh dia tak ada sebut cerita harta pencarian. Tapi dengan sebab perangai orang Kelantan ni buat kerja sama naik, pasal ni lah. Dia mau galo apa ni, kawan ke apa? Kawan nyabu. Dia mau cedung, kawan ngeteh. Dia mau gotu kawan berani, dia mau gotu kawan berani. Jadi artinya ada titik peluh daripada orang puan untuk dapat harta. Jadi oleh demikian bila berlaku penceraian, bila berlaku bercerai laki bini, ya sepatutnya orang puan hanya dapat muta'ah. Bila berlaku cerai dalam Islam hanya orang puan dapat muta'ah. Muta'ah maknanya orang panggil sagu hati lah pada perempuan. Harta benda guano, harta benda ni harta orang jantan, bukan harta cari. Tapi dengan sebab pesen kita sini cari harta sama naik, situ lah timbul harta carian. Mula lembek kerak dua, mula lesung sambal nak belah dua, ni nyakit. Ni dia. Tapi makna kena beri jugalah. Moga harta dia cari. Allah mau suruh ni tak jadi. Walau kana wujuhur rijali 'auratan fi haqqin nisa la umiru bitanqib. Sekiranya muka orang jantan, muka orang lelaki ni aurat juga, ya apa nama ni, untuk orang puan, tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paksa orang lelaki supaya bertudung juga, au muni'na minal khuruji, ataupun disekat langsung daripada tubik. Sama ada orang puan kena tudung supaya sama ada muka orang lelaki kena tudung supaya bila bertemu dengan orang puan tak boleh tengok, ataupun muka orang puan tak boleh tubik langsung. Tapi dengan sebab Islam ni beri peluang juga kepada orang puan ni tubik daripada rumah dia, sebab itulah dia dikenakan aurat. Mana kalau orang puan jadi awal lagi tidak dia keluar, tak ada artilah tudung buat gapo kalau duduk rumah. Tapi dengan sebab Islam beri peluang pada orang puan keluar daripada rumah, maka situlah timbulnya hukum bertudung. Kalau nak tubik, tudung. Tudung muka, sekat muka tu hak mesti. Hak nak tudung pah muka nak panggil, itu hak comel sekali. Tengoklah keadaan. Masalah tadi tinggal masalah cemburu tadi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya bi fil jannati qasran wa bi fana'ihi jariyah wa bi fina'ihi jariyah fa qultu liman hadha al qasr fa qila li Umar fa aradtu an anzura ilayha fa dhakartu ghirataka ya Umar fa baka Umar wa qala alayka aghiru ya Rasulullah. Tadi masalah cemburu kan? Masalah cemburu ni satu cerita daripada Rasulullah. Nabi kata malam aku naik ke langit tu, dalam banyak-banyak benda yang aku tengok, kerana malam Nabi naik ke langit tu bukan naik saja duduk. Nabi dibawa subhanallazi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Nabi naik ke langit dengan tujuan nak tunjuk sendiri sebahagian daripada tanda-tanda kami. Jadi Nabi yang dibawa diraung lah, panggil raung. Dalam masa dia duduk berjalan dalam syurga ni, dia tengok apa dia? Dia tengok ada sebuah mahligai. Hak Allah ni panggil bungalow lah. Sebuah bungalow, rumah besar, dia ada taman, ada apa. Dan di tepi, dicoreng di tepi muka tangga bungalow tu ada budak tino seorang. Faqultu liman hadzal qasr. Aku tanya malaikat hak pengiring aku ni, hak menteri pengiring tu. Bungalow ni hak siapa? Faqila li Umar. Bungalow ni cadang kau Sina Umar. Makna bungalow tu ada dah, rumah istana tu ada dah. Tak ada Sina Umar mati tu Tuhan siap dah. Dia memang syurga ni ada dah lela ni. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati bi anna lahum jannatin tajri min tahtiha u'iddat lil muttaqin. Ujung ayat tu u'iddat lil muttaqin. Memang syurga ni telah pun disiap untuk orang bertakwa kepada Allah. Jadi Allah ni ada dah syurga tu. Sebab itulah bimbang takut mati bila-bila tak boleh syurga lalu. Situ nak usaha Tuhan ya. Jadi waktu Nabi naik ke langit, jumpa sebuah mahligai besar, istana comel, bungalow besar, dan di muka tangga tu ada budak tino seorang. Lalu Nabi tanya, hak siapa istana ni?
Orang jawab, malaikat hak bersama jawab, hak Umar. Bila sebut kata Umar, fa aradtu an anzura ilaiha. Akunya berasa nak tengok pada budak tu. Moga Umar ni sayang dia gitu berasa nak tengok. Fa zakartu ghirataka ya Umar. Tapi bila aku nak tengok, aku teringat kamu ni cemburu sangat. Aku Nabi esok ke tu balik wayak ke sini Umar. Umar, malam aku naik ke langit jumpa istana sebuah. Aku tanya hak siapa dia? Hak Ummu. Ada dah tuan cadai kamu. Aku tengok budak tina seorang ajak tiba nak tengok kenal juga. Tapi aku teringat kamu ni cemburu dak. Maka aku pun tak jadi tengok. Biar takut kena marah. Gitu. Fa baka Umar. Bila Nabi sebut lagu tu Sina Umar teriak. Sina Umar teriak. Dia kata alaika aghir ya Rasulullah. Nasabah gak aku nak cemburu ngamu ya Rasulullah. Tengoklah nak tengok aku tu nak cemburu denganmu. Nak rayaknya Sina Umar tu jenis orang cemburu. Siapa aku pikat Nabi pun tak jadi nak tengok budak, sedangkan budak tu tidak manusia, dah halal tak ada renungnya pun tak jadi juga. Dan Nabi sebutnya dah ada lain, ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjih. Sina Umar, Nabi kata Umar ni bila dia jalan ikut ni, syaitan tak lalu dia ikut tu. Syaitan tu gerung tak ada berjumpa lagi dengan neraka di akhirat ni, atas dunia ni pergi. Syaitan ke Sina Umar. Bila dia lalu kok lorong mana, kok jalan mana, syaitan pakai tak lalu lalu dia ikut tu. Bau jebak Umar gerung doa syaitan. Ya kitanya malaikat tak turut punggung, syaitan turut punggung. Ini penyakit. Mana kita pergi boleh jadi ialah syaitan turut punggung semua. Kerana kita turun tidak turun atas dasar buat bekal akhirat. Turun atas dasar kita sendiri. Kita gotu aku, goni aku, gak ada ajak setan. Coba turun tu baca mulai bismillah. Tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bila kita turun tangguh kata 3 patah ni, bismillah, tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Setan hok nak turun punggung kita tu dia kutip raung habis putih kapung, tak sagilah weh. Tak sagilah dia pagar habis dah. Pergi pun saja ya. Tu ya benar. Jadi bila kita turun dengan bismillah begitu tu kita turun tu kita sedar aku nak ke mana? Turun dengan nama Allah. Takkanlah turun dengan nama Allah pas buat benda hak bersama dengan Allah. Pada bismillah tawakkaltu Allah, aku seruh ke Tuhan. Bila seruh ke Tuhan takkanlah kita nak bergantung orang tu, nak pergi merendah kat orang ni, nak pergi jalak jelak tapak kaki orang tu misalnya. Tak jadi begitu. Wala haula wala quwata illa billah. Kita mengaku tak ada daya upaya kecuali buat Tuhan beri. Bila tenaga mata kau, telinga kau, kaki jalan kau Tuhan beri, takkanlah kita turun tangga tu pas nak pergi buat dengan orang kita, dengan kaki tangan kita ni benda hak bersama dengan Tuhan. Bendanya benda Tuhan pun orang. Pas nak guna orang tu untuk lawan Tuhan. Ada ke? Jadi jadi kita turun dengan bismillah gitu tu insya-Allah. Kalau malaikat tak turut pun kita pun mana syaitan tak say dah turut pun maknanya insya-Allah. Allah. Lepas tu yang keduanya satu hadis lain waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam libnatihi Fatimah alaihi salam. Satu masa Nabi tanya anak dia, anak puan seorang tak ada lulus di timur, isteri bagi Sayyidina Ali radhiyallahu karamallahu anhu, ayu syai'in khairun lil mar'ah. Nabi kata, hey anakku Steve Timur, gapo dia hok memberasa baik sekali untuk orang perempuan dalam banyak-banyak benda hok muduk nak sangat sebagai orang perempuan, gapo dia? Qalat alla tara rajulan wala yaraha rajulun. Kata dia hok yang baik sekali untuk orang perempuan ialah dia tak tengok orang jantan dan orang jantan pun tak seri tengok ke dia. Itulah benda yang paling penting bagi seorang perempuan. Dia tak sedut sibuk dengan orang jantan, tak sedut tengok ke orang lelaki lain pada tok lelaki dia, lain pada anak buah dia, dan orang lelaki lain pun tak seri tengok ke dia. Sama ada tak tubik ke rumah kau ataupun tubik dalam bentuk pakaian yang tidak menimbulkan orang nak tengok. Orang panggil passion kalau sengelan orang pakai nak suruh nak menarik perhatian orang. Jangan berjadi begitu. As-sadisu al-i'tidalu fil nafaqah. Habis 5 Perkara yang kelima, perkara yang kena ialah sederhana dalam perbelanjaan. Nafkah wajib. Tapi sederhana tak sederhana tu adab. Adab
yang perlu kita buat sebagai tok lelaki berbelanja ni sederhana. Sederhana ni nak takrif tak boleh. Nak royak berapa ustaz sederhana dia tak boleh. Apa ni falyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da 'usrin yusra. Falyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. Orang yang ada piti banyak, dia kena belanja mengikut banyak dia. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan mana-mana orang yang rezeki dia Tuhan beri sikit, belanjalah mengikut hak Tuhan beri. Pada orang yang aku beri piti banyak, belanjalah mengikut banyak dia tu. Mana orang hak gaji 500, belanja cara 500 dia. Mana beras dia 100 ko, ikan dia 100 ko, hak gen beras banyak ni, hak gen orang datang banyak ni, hak gen anak sakit demam banyak ni, hak gen sekolah banyak ni, berbelanja mengikut keadaan harta yang Tuhan beri. Baik, kalau kita duit tak ada. Duit tak ada tu Tuhan ayat wa man qudira 'alaihi rizquhu. Cara Tuhan berayat. Mana-mana orang yang rezekinya dipicit. Supaya dia nak Tuhan nak gaya hati orang tu. Hei orang puan, kalau tok laki mung tu tak ada harta, mung jangan fikir tok laki mu sengelan nak tak ada pitih tu. Tak ada manusia di muka dunia ni bila dia jadi tok laki orang, tak ada orang hok tidak nak pitih. Tetapi yang pitih dia harta dia sikit juga tu qudira. Kerana dipicit. Aku dia kecil lubang rezeki dia. Nak mana? Jadi mu tak boleh marah aku tok laki. Mu kena marah aku lah. Kalau bahasa aku ni kena marah kan? Tu dia. Dan sebab aku tak boleh marah, aslinya sudahlah. Mu kena reti tok laki mu ni nak sangat pitih banyak ni, harta banyak, tapi dia tak boleh buat mana. Kenapa? Aku tak beri. Pandai. Mu tak boleh tanya aku buat apa Tuhan beri kau kata banyak, kau ni sikit. Tak boleh gitu. Kepada orang yang aku beri rezeki sikit, walaupun tok laki mu tu buat kerja kuat dah, falyunfiq mimma ataahu Allah. Maka hendak dia berbelanja mengikut hak Tuhan beri. Hak Tuhan beri. Dia tidak kata hak tok laki boleh, hak Tuhan beri. Kalau Tuhan rakyat mengikut hak tok laki mu buat baliklah. Tu ketika tu kalau bini nak balas dengan tok laki boleh lah menggo apa yang orang lain nak balik 10 jam mu balik, abang nak balik 5 jam apa? Tak boleh. Mimma ataahu Allah. Hak aku beri dia macam tu. Jadi hak 5 riyal ke 2 riyal ke dia balik tu bukan kih dia apa. Dekih aku beri dia 2 riyal aja. Mu jangan buat balas dengan tok laki mu. Cara Tuhan gaya hati orang puan. Kemudian lalu sebab tu lalu suk tu saya ja'alallahu ba'da 'usrin yusra. Tak lama lagi lepas pada payah ni pandailah Allah Taala buat mudah. Lah sekejap aku nak test tengok hatimu setara mana. Jadi kesimpulannya masalah nafkah ni sederhana banyak mana dia tak ada kaedah. Cumanya jangan jadi orang panggil kedekut sikit berdoa, dan jangan orang panggil bazir kerana banyak berdoa. Gaji 1000 misalnya, gaji tu 1000. Waktu piti banyaklah tapi kita belanja sikit. 100 riyal, 200 riyal loan, 100 riyal berapa? Ini orang panggil sikit berdoa belanja apa kau kedekut. Gaji 1000, belanja 2000, berhutang sana berhutang sini. Orang panggil bal, ikut TV iklan beli belakang. Ikut radio sahabat iklan beli belakang. Pergi kedai botol beli, gani beli, pakai gaji 1000, berhutang 2000, berhutang 10000. Ini orang panggil bazir. Jadi tengah itulah kena faham kedudukan. Nafkah wajib atas tok laki. Timbul masalahnya bila laki isteri buat kerja kedua. Lagu mana tah kalau nak gabung nak capur. Dia mau beli minyak kereta, kawan beli beras, tak gitu kan. Dia mau bayar api, kawan bayar air. Dia mau beli kain baju ke anak sekali setahun, kawan belanja sekolah hari-hari. Pakatlah dia mau sekalian. Boleh ke tak boleh? Jawabnya kalau bini kita suka, boleh. Bini kita suka dia tak apa, abang bawa tak apa. Tapi kalau bini kata tak boleh, hamba nak piti hamba nak kering kemuk. Dia kata apa ke dia tak ni? Piti dia. Maka tok laki tak boleh kata apa. Kalau tentu tok laki nak marah dah kata dia kasta tu tak sebab kerja dia, biar tu kawan dia tak apa. Ketika tu bini tak boleh buat kerja. Bini tok laki kata dia tak sebab kerja. Nak bergabung tak boleh. Asal dia tu dia mau duduk rumah, jaga mak kawan, jaga anak kawan, jaga mak kawan, jaga ayah kawan. Mak kawan tua belakang dia mau jaga. Dia tak boleh kata apa pula. Dia kena yes. Dia kena
betul. Kata dia, fala yanbaghi an yaqtura alaihinna fil infaq. Apa arti i'tidal, apa arti sederhana? Artinya segia dia tak boleh memicik-micikkan, tak boleh memperkecilkan ke atas perempuan kita dalam perbelanjaan. Cik harta, hak patut kita makan ke kembung, buat balik beli ke plato. Kan dia, kan? Tu kan kecil. Hak patut beli daging sekali seminggu ko, 2 bulan, 3 bulan tak jumpa daging sekali. Hak patut kita marilah sepatut kitanya setahun ni pemberian digetah ada padi ada boleh dah ban nak beli gani. Tak beli juga kalau ipun pitih. 2 kali 2 4 riyal, 4 kali 4 16 riyal. Kalau ipun gitu. Berak semua tak ada daging yang tolak ni. Ni dia tak boleh. Kalau panggil kedekut. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Mana-mana orang yang terkawal daripada kedekut, orang itulah orang yang bertuah. Wala yang bagi an yusrifa, dia tak segia juga bahawa dia melampaui. Israf makna melebihi, jangan. Bal yaqtasid, bahkan hendaklah dia bersederhana. Buat rumah besar tak ada apa dia nak tanya. Rumah buatan bank apa semua sekali ni tak baik. Ini bukan israf, ini orang panggil haram. Ya, israf ke berapa, tapi betingnya sudahlah kita ni wajib beri makan, beri minum, beri pakai pada anak bini kita. Anak wajib kita beri, bini pun wajib kita beri, mak pok kita hok yang lemah tua tak buat kerja pun wajib tangguh juga. Satu daripada benda yang wajib kita siap ialah rumah tangga. Rumah tangga ni kita kena buat serupa dengan taraf makan minum kita. Sama-sama biar padan dengan orang kita. Jadi masalahnya lah ni tu dia mau tidak buat rumah, dia mau buat istana. Gaji sekian banyak tapi nak ke istana. Siapa kau pekat ratus-ratus ribu. Pakau duk. Buatan saya nak buatan sini apa semua. Buatan pula buatan dengan reba. Kalau tidak buatan dengan reba sekalipun bukan bahasa kita perabi duit ratus-ratus ribu. Ni apa nama kerja? Apa nama kerja kita buat istana ni apa? Siapa ke Jamban berok kita tu lebih mahal daripada harga balai kampung. Mana boleh jadi kita tak boleh. Tak boleh kena faham. Kita duk tunggu angin kapitalis. Puak ni puak rap bank ni memang dia nak buri butan. Tu bukan kerja dia dah, kerja nak cari bunga. Duduk bank ni siang malam di Ipun Pitih untuk nak cari bunga. Pas belah mana nak boleh bunga? Hak beri butan kat orang. Kecek cikgu tu, kecek kerani ni, kecek wakil rakyat tu, kecek menteri ni, kira juga nak suruh butan pitih dia. Lo ni wow, gini setengah lah. Lo ni gini setengah. Pitih tak ada. Buat perumahan tak boleh bayar, serah ke bank ambil perumahan tak boleh jual. Jadi buat mana tu saja. Jadi lah ni duit tu beku semua sekali ni berpunca daripada penggunaan harta begitu banyak atas dasar nak rebut bunga. Akhir sekali stop apa duit lah ni orang panggil terhenti dalam pasaran duk dia tegur. Bank pun basak, hak buatan pun jadi basak habis. Ni akhir daripada pusingnya daripada reba berlaku. Allah. Bal yaqtasid. Qala ta'ala kulu washrabu wa la tusrifu. Firman Allah Ta'ala kulu washrabu wa la tusrifu. Selalah makan, selalah minum dan jangan sekali-kali melebihi. Kulu dalam bentuk Arab, reka bentuk cakapan tu panggil amar. Hendaklah. Terjemahan dia asalnya hendaklah. Washrabu dan hendaklah makan, hendaklah minum. Tetapi alim ulama kita apa nama bukan alim ulama tafsir dan alim ulama lughah sebut tak amar yang memberi makna suruh ni tidak mesti wajib. Ada suruh hak bahasa wajib, ada suruh hak bahasa sunat, ada suruh hak bahasa harus, dan ada suruh hak bahasa hak kita panggil selekan dalam makan. Bila kita akad tetamu duk congok-angok, kita akad ni sah dah kita akad nak suruh dia makan. Jadi bila kita suruh juga bukan kata makan tak makan ambil gadang. Tidak, tetamu nak gadang mana. Tapi kita suruh dia makan berdasar pada orang panggil imtinan. Apa ni orang panggil ihtiram. Suruh atas cara hormat. Hak Kelantan panggil selekan makan. Dan satu lagi dia panggil imtinan. Imtinan maknanya kita suruh orang buat sekala dengan tujuan nak bakit-bakit kebaikan kita. Ni Allah Ta'ala rajin. Dalam Quran rajin menabuh ni. Dan boleh jadi hak ni pun begitu juga. Kulu washrabu wa la tusrifu. Manusia makanlah.
minumlah. Bukan suruh makan, kerana makan ni tak suruh orang makan. Dia tubik mulut, tubik di beranak tu, tubik punggung mok tu, mulut kita ni ada dah. Tak suruh makan pun manusia makan. Tapi yang suruh juga ni, suruh juga tu bukan tujuan nak wajib manusia makan. Dia bukan masalah wajib. Masalahnya sebanyak mana makanan hak mu makan tu hak aku tu. Sebanyak mana minuman hak mu minum tu hak aku. Boleh yang demikian mu kena reti dah nikmat aku. Ha situ duduknya. Kulu wasrabu wala tusrifu. Boleh makan, boleh minum tapi mu kena reti barang ni barang aku. Imtinan orang panggil. Wala tusrifu. Ingat, jangan melebihi. Jangan melebihi ni enggak, tafsir dia banyak lah. Jangan melebihi kenyal kau. Jangan melebihi belanja banyak kau. Jangan melebihi cuah tan hok tak habis kau cuah kau berapa semua sekali. Jangan. Banyak benda cara melebihi. Ikut pentafsiran. Hak tak padan dengan mung pun. Munggah teksi anak 10 orang. Pergi kedai beli ayam hari-hari. Ni israf orang panggil. Tapi kalau orang kaya beli ayam hari-hari, dia tak apa-apa. Itu Allah Ta'ala beri dia kata banyak, dia boleh hari-hari. Pergi kita orang teksi hok boleh 5 ayam sehari. Anak 10 orang sekolah lagi, sakit lagi, demam lagi. Nak makan ayam juga. Nanti orang panggil israf, melebihi. Bahkan duk mengepek bin kau. Kau tu tak ada, kau ni tak ada lah. Kerana habis duk beli barang-barang yang kira israf. Dah, kita Tuhan beri banyak ni, makanlah pada-pada dengan orang kita. Qala Ibn Sirin, yustahabbu lirrajuli an ya'mala li ahlihi fi kulli jum'atin halawatan. Tuan kita ni bawa cerita. Takut-takut kita bimbang kena marah Tuhan. Lagu mana Tuhan ni mularang aku israf, mularang aku melebihi. Aku beli begini ni melebihi kau Tuhan. Nasi beras pun beli, roti pun beli, beras pun beli, apa lagi gandum pun beli, israf kau Tuhan. Lalu Tuhan kita ni bawa cerita seorang alim besar namanya Ibn Sirin. Orang ni peringkat tabi'in. Ibn Sirin kata sunat bagi seorang tok lelaki, dia buat untuk anak buah dia setiap kali Jumaat kuih. Sunat bagi satu orang suami siapkan untuk anak isteri dia sekali seminggu lah kita panggil kuih-muih. Kuih-muih ni bukan barang wajib. Dan bukan barang ni mengenyang. Kalau tak makan kuih pun tak ada mati orang. Tak gitu kan? Maka kalau kita makan juga benda-benda lagu ni melebihi kau kita. Kuih ni, apa kita kata pergi kedai beli ke apa dia? Masuk naik kedai beli jala ke apa panggil? Jala emah ke apa tak gitu kan? Kuih-muih lah. Barang ni bazir kau. Ibn Sirin kata sekali seminggu perlu ada kuih-muih ni. Kerana kuih-muih ni kesukaan orang ramai. Kau tak boleh hari-hari pun sekali seminggu. Biar padan. Walaupun kita ni miskin, walaupun kita tidak punya harta, tapi masalah kuih-muih benda yang menyegarkan jiwa anak-beranak kita ni. Kalau kita kata beli buah, tak gitu kan? Sekali seminggu kena beli buah matan kau, buah apa dia, buah tikpel ni, buah timun. Kau berapa kena ada, buah lima, kau kena balik ni. Walaupun barang ni barang yang kalau tak makan barang tidak mati, tapi barang ni boleh munaish, boleh apa orang panggil, menyegarkan jiwa manusia. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi.